Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Bersama lagi dengan saya Cikgu Mazlan bin Mehadin daripada SMK Panji Kota Baru Kelantan. Kita berada di tema yang ketiga untuk PDPC Sains tingkatan 4 KSSM, iaitu penerokaan unsur dalam alam. Di bawah bidang pembelajaran 8.0 unsur dan bahan dan standard kandungan 8.2 jadual berkala unsur moden. Terdapat 5 standard pembelajaran di bawah standard kandungan 8.2. Yang pertama, mencerakinkan jadual berkala unsur moden. Yang kedua, mendidaksikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Yang ketiga, melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Yang keempat, menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif. Dan yang kelima, mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Untuk sesi pada kali ini, cikgu akan memfokuskan standard pembelajaran yang pertama dan standard pembelajaran yang kedua. Standard pembelajaran yang pertama, mencerakinkan jadual berkala unsur moden. Jom kita mulakan. Sebelum itu, sama-sama kita saksikan paparan pada slide ini. Baik. Sekiranya anak-anak pelajar berada di pusat sumber sekolah, adakah anak-anak pelajar mendapati kesukaran untuk mendapatkan buku ataupun apa-apa bahan rujukan yang diperlukan? Jawapannya sudah pasti tidak. Kenapa ya? Kerana buku-buku di dalam pusat sumber sekolah telah dilabelkan. Dan yang lebih penting lagi adalah buku-buku tersebut disusun mengikut kategorinya. Baik, itulah asas yang dilakukan dalam pembinaan jadual berkala unsur moden. Berikut dipaparkan struktur asas bagi jadual berkala unsur moden. Ia merupakan grid besar yang menghamparkan dan mempamerkan semua unsur kimia yang wujud dan ditemui sehingga hari ini. Dan yang lebih penting lagi adalah unsur-unsur ini disusun secara teratur dan bersistematik. Baik, apakah maklumat yang diwakili dalam setiap grid yang ada dalam jadual berkala unsur moden? Jom kita cerakinkan. Baik, perhatikan. Cikgu keluarkan 2 unsur yang terdapat dalam jadual berkala unsur moden. Di sebelah kiri cikgu adalah unsur yang pertama dan di sebelah kanan unsur yang kedua. Baik. Kalau kita perhatikan, terdapat 4 maklumat di dalam grid yang mewakili unsur dalam jadual berkala. Maklumat dengan saiz yang paling besar mewakili simbol unsur. Di bawah simbol unsur adalah nama unsur. Jadi simbol N besar mewakili unsur nitrogen. Manakala simbol N besar A kecil mewakili unsur yang bernama natrium. Terdapat 2 nilai, iaitu di sebelah atas nilai yang lebih kecil disebut nombor proton. Manakala nilai yang di sebelah bawah yang angkanya lebih besar disebut jisim atom relatif ataupun juga diistilahkan sebagai nombor nukleon. Baik, apakah ciri-ciri ataupun asas yang digunakan oleh saintis terdahulu untuk memberikan simbol bagi setiap unsur yang ada dalam jadual berkala unsur moden?
Simbol unsur bermula dengan huruf hadapan daripada ejaan nama unsur tersebut. Kalau kita perhatikan, nitrogen bermula dengan huruf N. Jadi N besar diambil sebagai simbol untuk nitrogen. Baik, ejaan nama unsur yang mempunyai huruf hadapan yang sama akan dibezakan dengan gabungan huruf yang kedua. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan anak-anak pelajar, unsur natrium, ejaannya juga bermula dengan huruf N kecil. Huruf N. Jadi untuk membezakan simbol natrium dengan nitrogen adalah dengan memberikan simbol natrium N besar, A kecil. Faham semua? Okey, baik. Kita teruskan. Baik, sekarang ni dipaparkan jadual berkala unsur moden yang lengkap. Okey? Sama-sama kita ceraikan apakah maklumat yang dapat kita keluarkan daripada jadual berkala unsur moden yang lengkap ini. Maklumat asas yang terpenting adalah jadual berkala unsur moden terdiri daripada 118 jenis unsur. Di mana unsur-unsur ini disusun dalam turus menegak yang disebut sebagai kumpulan. Terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur moden. Okey? Jom sama-sama kita berkenalan secara ringkas dengan kumpulan-kumpulan tersebut. Bermula dengan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 hingga kumpulan 12, jumlah kesemuanya 10 kumpulan di situ. Seterusnya kumpulan 13, kumpulan 14, kumpulan 15, kumpulan 16, kumpulan 17 dan yang paling kanan sekali adalah kumpulan 18. Baik, kita berkenalan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 1. Kumpulan 1 terdiri daripada lithium, bermula daripada atas, natrium, kalium, rubidium, cesium dan yang paling bawah adalah francium. Baik, catatkan apa yang akan cikgu beritahu sekarang, anak-anak pelajar. Baik, bagaimana dengan unsur nitrogen? Bagaimana dengan unsur nitrogen? Unsur nitrogen tidak dikelaskan sebagai unsur yang berada dalam kumpulan 1. Baik, kenapakah unsur nitrogen diletakkan sebaris dengan unsur-unsur yang berada dalam kumpulan 1? Sedangkan unsur nitrogen bukan unsur kumpulan 1. Ini adalah kerana unsur nitrogen mempunyai nombor proton 1. Cikgu menggunakan istilah dengan izin unsur atom nitrogen ditumpangkan di turus menegak kumpulan 1. Faham ya? Baik, kita ke kumpulan 2. Kumpulan 2 terdiri daripada beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium dan yang paling bawah adalah radium. Baik. Seterusnya, unsur-unsur yang terdapat dalam kumpulan 3 hingga kumpulan 12. Okey. Unsur-unsur dalam kumpulan 13. Unsur-unsur dalam kumpulan 14. Unsur-unsur dalam kumpulan 15. Unsur-unsur dalam kumpulan 16. Unsur-unsur dalam kumpulan 17. Kita berkenalan seketika. Terdiri daripada fluorin, klorin, bromin, iodin, astantin dan tennessine. Dan yang terakhir, unsur-unsur dalam kumpulan 18
yang terdiri daripada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dan organeson. Baik. Seterusnya, jadual berkala unsur moden juga menempatkan unsur-unsur untuk mudah diulang kaji berdasarkan turus mengufuk ataupun baris mengufuk. Juga disebut sebagai turus mendatar, di mana turus mendatar ini dinamakan sebagai kala. Terdapat 7 kala dalam jadual berkala unsur moden. Sama-sama kita perhatikan. Baik, kita ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kala 5, kala 6 dan kala 7. Baik, cuba perhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam kala 1. Okey. Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam kala 1? Iaitu hidrogen dan helium. Hanya 2 saja unsur yang terdapat dalam kala 1. Baik, dalam kala 2, kita ada 18 unsur semuanya. Dalam kala 2, kita ada 8 unsur semuanya. Iaitu lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin dan yang paling akhir adalah neon. Kita bilang kembali berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan kala ketiga. Kala ketiga mempunyai 8 unsur. Kala keempat, 18 unsur dan seterusnya. Baik. Terdapat 2 kala yang dipisahkan daripada struktur asas jadual berkala unsur moden. Kalau kita perhatikan di bawah tu, iaitu yang dinamakan siri lantanida. Siri lantanida adalah terdiri daripada unsur-unsur yang mempunyai nombor proton daripada 57 sehingga 71. Sementara siri aktinida menempatkan nombor unsur-unsur dengan nombor proton 89 sehingga 103. Baik. Boleh anak-anak pelajar semua? Okey, kita teruskan. Baik. Kita berkenalan dengan beberapa kumpulan yang khusus. Nama beberapa kumpulan yang wajib anak-anak pelajar ingat. Tak banyak ya. Okey. Kumpulan 1 dinamakan sebagai logam alkali. Kumpulan 2, logam alkali bumi. Okey, kumpulan 3 sehingga kumpulan 12 yang cikgu sebutkan tadi. 10 kumpulan semuanya dinamakan sebagai unsur peralihan. Seterusnya, kumpulan 17, halogen. Dan yang paling kanan adalah kumpulan 18 dinamakan sebagai gas nadir. Baik. Ada berapa semua kumpulan ataupun nama kumpulan yang perlu anak-anak pelajar ingat? 1, 2, 3, 4, 5 kesemuanya. Okey? Baik. Merentasi kala daripada kiri ke kanan, sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara berangsur. Okey? Antara ciri-ciri yang telah dikenal pasti oleh saintis terdahulu adalah sifat logam akan berkurang dan sifat bukan logam semakin meningkat apabila merentasi kala daripada kiri ke kanan. Cikgu bagi contoh. Okey? Unsur lithium dan unsur beryllium adalah konduktor, adalah logam,
Sementara unsur ferrum dan unsur neon adalah bukan logam. Okey? Seterusnya, perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida yang bersifat asid. Dan yang ketiga, sifat kekonduksian elektrik akan semakin berkurang apabila merentasi kala daripada kiri ke kanan. Sebagai contoh, okey, unsur natrium dan magnesium adalah konduktor elektrik yang baik berbanding dengan unsur klorin dan unsur argon yang dikelaskan sebagai konduktor haba yang lemah. Baik, kita telah menyelesaikan standard pembelajaran yang pertama. Seterusnya, kita teruskan dengan standard pembelajaran yang kedua. Mendidaksikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala moden. Baik. Unsur-unsur dalam jadual berkala moden disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Mengikut tertib menaik nombor proton, iaitu bermula daripada kiri ke kanan, atas ke bawah. Okey? Baik. Konsep yang perlu anak-anak pelajar ingat, iaitu nombor proton adalah bersamaan dengan bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus suatu atom. Okey? Prinsip ini ataupun konsep ini telah anak-anak pelajar belajar semasa tingkatan 1 dulu, sains tingkatan 1 bab yang ke-6. Baik, untuk memudahkan anak-anak pelajar, sama-sama kita perhatikan grafik yang cikgu sediakan ini. Bagaimanakah nombor proton, unsur-unsur dalam jadual berkala disusun secara bertertib tadi, iaitu dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Bermula dengan unsur yang mempunyai nombor proton 1. Ke kanan, unsur yang mempunyai nombor proton 2. Turun ke bawah, unsur yang mempunyai nombor proton 3. Dan seterusnya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turun lagi ke kala yang ketiga, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kala yang keempat bermula daripada unsur yang mempunyai nombor proton 19 sehinggalah unsur yang mempunyai nombor proton 36. Begitulah seterusnya. Jika diteruskan, kita dapati kita akan berjumpa dengan satu grid. Okey, cikgu pointkan di situ yang mana grid ini mula diasingkan untuk menempatkan siri lantanida tadi yang cikgu beritahu, yang menempatkan unsur-unsur yang mempunyai nombor proton daripada 57 sehingga 71. Diteruskan lagi, akan berjumpa pula dengan grid yang menempatkan unsur-unsur dalam siri actinida yang mempunyai nombor proton bermula daripada 89 sehingga 103. Dan yang terakhir, kita faham bahawa jadual berkala unsur moden terdiri daripada 118 unsur. Ini bermaksud unsur yang terakhir adalah unsur yang ke-118. Dalam erti kata yang lain, unsur yang terakhir itu juga adalah unsur yang mempunyai nombor proton 118. Okey, perhatikan lokasi unsur yang terakhir, iaitu yang ke-118 yang mempunyai nombor proton 118. Nama unsur ini adalah organeson. Okey?
Kita bermula dengan unsur yang mempunyai nombor proton paling kecil. 1 iaitu hidrogen tadi cikgu sebut. Dan kita berakhir dengan unsur yang mempunyai nombor proton paling besar iaitu organeson, iaitu 118. Macam mana anak-anak semua? Mudah je kan? Okey, kita teruskan. Baik. Macam biasa, sebelum kita tutup sesi ataupun siri kita pada kali ini, cikgu sediakan latihan soalan yang berformat SPM. Baik, sama-sama kita cuba menjawab dan bincang soalan ini. Baik, rajah 1 menunjukkan jadual berkala unsur moden yang tidak lengkap dengan unsur-unsur yang dilabelkan sebagai P, Q, S, R dan T. Soalan A, namakan A1 turus menegak. Iaitu soalan aras pengetahuan, aras yang paling rendah. Jawapannya adalah kumpulan. A2, turus mendatar. Juga soalan aras pengetahuan. Jawapannya adalah kala. Baik, soalan B. Bagaimanakah unsur disusun dalam jadual berkala unsur moden? Soalan aras pengetahuan juga, iaitu mengikut tertib nombor proton yang menaik. Baik, soalan C. Apakah perubahan sifat fizikal dari P ke Q? Perhatikan, apakah perubahan sifat fizikal daripada P ke Q? Kita boleh perhatikan bahawa P dan Q berada dalam kala yang sama. Okey, berada dalam kala yang sama, iaitu kala yang kedua. Okey. Okey. Baik. Jawapannya adalah logam kepada bukan logam. Soalan D. Nyatakan satu sifat fizikal bagi R. Okey. Sifat fizikal bagi R. Ini lokasi bagi unsur ataupun bagi R. R berada dalam kumpulan 18. Masih ingat lagi cikgu beritahu tadi. R nama khasnya adalah gas nadir. Gas nadir. Jadi D jawapannya adalah gas pada suhu bilik. Sifat fizikal bagi R adalah gas pada suhu bilik. Okey, soalan terakhir, soalan E. Apakah nama kumpulan bagi S? Okey, perhatikan. Di manakah kedudukan S? Okey, S di sini, lebih tepat lagi S berada di antara kumpulan 3 sehingga kumpulan 12. Okey, yang mana nama khasnya adalah apa dia tadi? Nama khasnya adalah unsur peralihan. Unsur peralihan. Baik. Macam mana anak-anak pelajar sekalian? Okey, kita teruskan dengan soalan F. Soalan F. Apakah nombor proton bagi atom unsur Q? Apakah nombor proton bagi atom unsur Q? Apa prinsip yang kita gunakan? Okey, atom-atom dalam jadual berkala unsur moden disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik bermula daripada kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi anak-anak pelajar bilanglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey? Tak perlu hafal ya. Kita faham konsep dia, prinsip susunan tersebut. Baik. Soalan G. Apakah bilangan elektron bagi atom unsur P? Baik. Ini soalan aras pemahaman. Baik. Apa yang perlu dilakukan di sini adalah, pertama, anak-anak pelajar perlu menentukan apakah nombor proton bagi P. Nombor proton bagi P adalah 3. Okey?
Nombor proton bagi P adalah 3 dan P di sini disebut atom unsur P. Atom prinsipnya adalah mempunyai bilangan proton yang sama banyak dengan bilangan elektron. Baik, jika nombor proton bagi P adalah 3, ini bermaksud bilangan proton bagi P juga 3. Bila bilangan proton bagi P 3, P adalah atom unsur, maka bilangan elektron bagi P juga 3. Okey? Atom bersifat neutral, di mana bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, baik. Seterusnya soalan H. Nyatakan unsur-unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama. Baik. Unsur-unsur yang berada dalam kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, tolong catatkan ya, nota tu. Unsur-unsur yang berada dalam kumpulan yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Okey. Apakah unsur-unsur yang berada dalam kumpulan yang sama dalam soalan ini? Okey, P dan T. P dan T kalau kita perhatikan berada dalam turus menegak yang sama. Jadi, P dan T mempunyai sifat kimia yang sama. Baik. Faham semua? Okey, alhamdulillah. Semua dapat jawapan yang betul. Baik, setakat itu sahaja untuk sesi pada kali ini. Sehingga kita berjumpa untuk sesi ataupun siri yang akan datang. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.